Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, teranglah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha ya khayra man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahabbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minar rashidin. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، قال المصنف ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال mengingkari atau mencerca uluhiyah, yakni ketuhanan. Setiap orang yang beriman wajib mengiktikadkan, mengiktikad yang jazim, yang putus, yang muktamad, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain selain daripadanya. Firman Allah Azza wa firman Allah Ta'ala, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Suratul Mu'min. Firman Allah Ta'ala lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan aku. Surah Taha. Firman Allah Ta'ala lagi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Penyembahan dan peribadatan seseorang hamba kepada Allah adalah menjadi asas agama Islam. Kerana Allah menjadikan manusia adalah untuk Allah menjadikan manusia untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, Dia jadikan manusia itu untuk manusia itu beribadat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan kepada Allah ialah mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Ini yang asal. Iaitu seseorang yang beribadat tadi wajib pada semua peribadatannya ditujukan kepada Allah sahaja. Tidak ada yang lainnya, di mana Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, yang Maha Esa dan berkuasa.
Oleh itu mereka yang mencerca uluhiyah Allah adalah termasuk di dalam golongan orang-orang yang batil imannya dan menyebabkan kekufuran. Kerana mereka yang mencerca Allah, yakni ketuhanan uluhiyah Allah itu adalah bermakna mengingkari Tuhan yang disembah. Okey. Jadi uluhiyah Allah, bila sebut Allah maknanya jalan uluhiyah. Ada dua, alhamdulillahi rabbil alamin. Uluhiyah Allah, uluhiyah Allah tu jalan uluhiyah. Jalan uluhiyah maknanya jalan nak balik kepada Allah, jalan mati, jalan menuju ke akhirat. Ini satu cerita. Cerita kedua, Rabbul Alamin, jalan rububiyah. Cerita rububiyah ni cerita nak tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan, nak dunia. Nak dunia, nak jadi nombor satu di dunia. Macam mana caranya? Mesti mematuhi perintah Allah. Guna segala jalan yang Tuhan beri. Cari rezeki, cari ilmu, semua tu boleh guna sebeluah-luahnya, tapi mesti dalam keadaan mengikut perintah Allah Ta'ala. Tidak boleh melanggar dan melarang perintah Allah Ta'ala. Tidak boleh langgar larangan Allah, tak boleh. Kena ikut perintah Allah Ta'ala, tak boleh langgar larangan Allah. Benda ni benda payah. Walaupun nak cakap ni senang dan mudah, tapi benda payah. Diungkapkan dalam bentuk La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa dia La ilaha illallah ni? La ilaha illallah itu adalah jalan uluhiyah. Kalau kita tengok dalam Quran, lebih kuranglah jalan asas dia 3 jalan. Jalan pertama, la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Anallahu la ilaha illa ana. Dua. Yang kedua, jalannya ialah Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud. Diajak wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kamu hai kaumku kepada Allah. Sembahlah kamu akan Allah, tiada Tuhan selain daripada Dia. Allah aja. Wa'budullah la ma lakum min ilahin ghairuh. Dua. Yang ketiga, cerita Nabi Musa ajak Fir'aun kepada tauhid. Ni cerita apa? Cerita orang kaya, orang senang, orang banyak benda. Cerita ahli dunia. Nabi Musa ajak Fir'aun kepada tauhid. Nabi Musa ajak melalui mengenali Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ni Nabi Musa tarik Fir'aun melalui jalan rububiyah. Tapi Fir'aun tidak menerimanya juga. Okey. Jadi ada la ilaha illallah. Allahu la ilaha ghairuhu dengan Rabbul Alamin. Kalau kita tengok sini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ayat ni belik. Lebih mudah dia kata Tuhan itu ialah Allah, lagi mudah. Al-ilahu huwallah. Tuhan tu Allah. Mudah cakap gitu. Senang, lembut. Dia tak mari gitu. Dia mari dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu maknanya Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan lah. Dah kenapa buat mari ayat belik gitu. Dalam kaedah ilmu balaghah dia panggil al-hasr. Al-hasr, dia batahkan. Maknanya Tuhan tu Allah, hak lain bukan Tuhan. Ceritalah Allah tu Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebab tu mari ayat gitu. Mari ayat gitu itu sebenarnya comel. Comel dia mari atas nafsu. Kalau kata tidak ada Tuhan ialah Allah, tak cukup nak lawan nafsu. Tak kerah. Kerana nafsu itu keras. Bila berlawan, menang nafsu, tauhid boleh masuk. Nak suruh tauhid boleh masuk, berlawan dengan nafsu yang keras, dia kena mari keras juga. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Okey, sekarang kita nak tengok.
orang Arab Mekah. Ni kita balik pada cerita asal. Kita nak faham apa-apa, kita kena balik cerita asal. Kalau kita tak balik pada cerita asal, kita tak boleh faham. Sejarah ni penting. Kita kena balik cerita asal. Bila Nabi bawa La ilaha illallah kepada orang Arab Mekah, apa yang tergambar dalam fikiran orang Arab Mekah masa tu? Tergambar tu ialah akidah, bukan ilmu. Akidah lebih kemah daripada ilmu. Bukan khayalan, bukan tahu, tapi adalah akidah. Tergambar tu kukuh kemah masuk dalam diri. Macam mana benda muda-muda sekali tergambar dalam masyarakat. Yang tergambarnya ialah syirik. Memang nama Abdullah ni ada dah sebelum mari tauhid. Ayah Nabi nama Abdullah. Maknanya orang Mekah kenal dah Allah. Bukan setakat ayah Nabi nama Abdullah. Toknya Abu Jahal pun nama Abdullah juga. Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ada anak nama Al-Mughirah, ada anak nama Hisham, ada anak nama Amru. Amru bin Hisham ni lah Abu Jahal. Amru bin Hisham Abu Jahal. Hisham anak Al-Mughirah. Al-Mughirah anak Abdullah. Abdullah anak Umar. Umar anak Makhzum. Puak dia panggil puak Makhzum, Bani Makhzum. Ada nama Abdullah, tak nyang Abu Jahal. Makna apa? Abu Jahal kenal Allah, bukan tak kenal. Tapi kenal yang macam mana? Dalam masyarakat Mekah masa tu, dia ada macam-macam nama Tuhan. Allah Tuhan juga pada pandangan orang Mekah. Al-Uzza Tuhan juga. Tapi Al-Uzza ni ada patung. Bila ada patung maknanya mudah nampak, mudah nak berhubung. Bila sakit, kita pergi kat patung Uzza, kita pun minta, Uzza berilah sehat. Lepas tu sehat. Maknanya Uzza itu kuat. Kuat itu boleh dialirkan, boleh dijelmakan, dan boleh dialirkan. Okey. Jadi Uzza itu boleh dijelmakan, patung tu. Makna pengibadatan kepada Uzza itu boleh dijelmakan, boleh nampak melalui cara duduk dekat dengan patung Uzza tadi. Hei Uzza, berilah aku sihat. Direct selalu dah. Tapi Allah ni tak nampak. Walaupun Allah ni ajaran Nabi Ibrahim, bila tak nampak jadi kecil. Pada pemikiran orang Mekah, Allah ni siapa dia? Allah ni adalah Tuhan Kaabah. Betul tak Allah ni Tuhan Kaabah? Betul kita kata. Tapi pahaman dia, Allah ni Tuhan Kaabah saja. Hak lain Tuhan lain. Jadi Allah tu kecil dah. Ambil tempat Allah yang Maha Besar itu, tempat tu telah diduduki oleh patung Uzza. Sebab apa? Sebab ada rupa. Ni patung ada ni. Hidung dia macam ni. Telinga dia besar ni. Jadi mereka sentiasa pergi dekat patung Uzza untuk minta dengan patung itu. Minta dengan apa? Batu seketul tu, hidung macam tu. Dia minta dengan hak tu. Ada pun Allah ni, Tuhan Kaabah ni, kita minta dengan Tuhan Kaabah bila Kaabah duduk dalam keadaan kemarau. Bila Kaabah duduk dalam keadaan nak kena serang. Bila Kaabah berada dalam keadaan terganggu, kita minta dengan Tuhan Allah. Hak kita sakit, kita tak ada duit, kita hidup susah, kita nak makan, kita nak sihat, minta dengan Hubal. Syirik. Syirik. Jadi Nabi mari dalam keadaan nak betul. Allah itu adalah segala-galanya. Maka Nabi buat mari dah betul. Bukan Nabi kata Al-Ilah wallah, Tuhan tu adalah Allah. Bukan gitu dah. Tapi mari dalam betul, tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Maknanya kamu kata Uzza itu Tuhan, bukan Tuhan. Kamu kata Manah itu Tuhan, bukan Tuhan. Buang belaka. Tak ada belaka tu. Yang ada ialah Allah. Mari Allah, mari tauhid. Nama Allah ni, ulama kemudian tulis nama Allah ni adalah ismun jami'un li zati wajibil wujud. Allah adalah nama yang melengkapi bagi zat yang wajibal wujud. Makna dia 99 nama-nama Allah tu sebenarnya satu. 99 tu satu, itulah nama Allah. 99 ni satu, maknanya mana boleh je tu. 99 tu 99, satu adalah satu. Siapa kata 99 tu satu? Tak betul. Tak betul kalau ikut ukuran matematik. Dan bukanlah matematik itu menjadi ukuran kepada segala-galanya. Tak. Matematik itu adalah ukuran untuk ruang matematik. Kehidupan ni bukan satu ruang saja. Ruang yang lain pula kena ikut sipil lain pula. Maka pegangan hidup ini ialah kita kena ikut tauhid, maka kena pakai sipil tauhid, matematik tauhid. Itulah 99 adalah satu. Macam mana 99 itu adalah satu? 99 adalah satu. Huraian dia ialah semua asma' sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semua asma' sifat terhimpun di dalam lafzul jalalah Allah. Allah tu ismun jami'un, nama yang melengkapi 99 tu. Maknanya orang hidup kita bercabang-cabang. Orang ni menega pula macam-macam. Menega ikan, menega ayam, menega daun kayu, menega yang berbagai-bagai kehidupan ni luas. Mengalami ujian yang berbagai-bagai, yang ujian tu luas. Semua tu duduk atas posisi yang berbeza-beza, diuji dengan ujian masing-masing. Dia kena kenal Tuhan dalam perjalanan hidup dia. Maka orang ni kenal Tuhan melalui asma' ni. Orang ni kenal Tuhan melalui asma' ni. Semua tu adalah ilah yang sebenarnya adalah Allah. Ilah yang sebenar adalah Allah. Tuhan yang sebenar adalah Allah. Makna apa? Bagi orang Arab, dia lahir satu perkataan. Perkataan itu Tuhan buat lah. Allah Ta'ala buat manusia ni, mari satu gambaran, mari satu perkataan. Mari satu gambaran dalam kepala otak ni. Mari gambaran gini, mari perkataan. Jadi bila hidup manusia susah, dia no kepada Tuhan. Mari perkataan ilah tadi. Ilah maknanya dia Tuhan. Tapi Tuhan, Tuhan tu Tuhan lah. Tapi kadang-kadang pegangan tu lagi. Kita buat contoh. Masa senang kita bergantung pada benda lain, masa susah kita bergantung pada benda lain. Tuhan ni maknanya masa senang dan masa susah kita bergantung ke dia. Tak. Nafsu ni. Masa susah je kita gantung ke dia, masa senang kita gantung pada orang lain. Tak. Masa senang tu kena balik juga bergantung pada dia. Yang dia tu adalah tempat kita bergantung masa kita susah. Nak tuju ke arah tu, maka tergambar dalam diri satu keperluan dan istilah yang terbaik adalah ilah. Dulu asal dia gitu. Jadi bila sebut Tuhan, itulah di tempat gantungan manusia. Tapi bila mari syirik, timbul soalan, gantung pada Tuhan, Tuhan mana? Allah ke Uzza ke, sebab syirik banyak. Jadi nak suruh perjalanan jadi betul tu, ilah tu tambah dengan lam satu. Asal dia buang alif, tambah dengan alif lam. Dia panggil alif lam lazimah. Ilah jadi Allah. La ilaha illallah. Jadi mana lafzul jalalah Allah adalah satu perkataan yang diri manusia akan menuju kepada kalimah itu, nama itu, dalam apa-apa bentuk perjalanan kehidupan, kesulitan yang dilalui. Allah.
Jadi kita ini dalam kehidupan kita nak ungkapan Allah. Jadi nak ungkapan Allah sama ada mari al-ilah wallah. Allah Tuhan itu ialah Allah. Ataupun mari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Masyarakat Arab dia mari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kerana masyarakat itu syirik. Nak betul benda syirik, mari la ilaha illallah. Mari dengan nada yang keras, nak berlawan dengan syirik yang menjadi pegangan nafsu yang keras. Syirik ni benda keras, nafsu dia pegang benda keras tu. Nak lawan kena keras juga. Mari la ilaha illallah. Tapi nak wayaknya al-ilah wallah, Tuhan tu ialah Allah, Allah tu Tuhan. Tapi kena tolak syirik dulu, barulah mengisbatkan Allah. Ini orang Nabi ajar. Bila mari zaman pada itu, zaman pada itu zaman yang lebih maju. Lebih maju maknanya nafsu lagi tebal. Bila nafsu lagi tebal, maka jiwa jadi makin tebal lah, makin gemuk. Kita mesti menetapkan punca yang sah. Ni Allah sebut la ilaha illallah itu ialah zikir lidah, Allah Allah zikir hati. Maknanya nak isbat Allah, 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 Allah. Allah terbagi dengan al-ilah wallah ke Allah terbagi dengan la ilaha illallah, tak kisah. Yang penting Allah nak tu. Allah. Maka ulama pengajar zikir Allah, Allah. Lepas tu ada orang tak faham ke, ada orang keliru ke, ada orang tolak ke. Kemudian tu cerita lain, cerita sampai situ dulu. Nak memasukkan tauhid ke dalam diri, ulama sudah ajar Allah, Allah, Allah. Nabi ajar la ilaha illallah. Nak lawan syirik. Sekarang ulama ajar Allah, lain daripada ajaran Nabi. Ulama ajar Allah ni bukan Allah, Allah kosong gitu dah. Allah dengan rasa memanggil-manggil dan berharap bergantung kepada dia. Dengan rasa begitu. Rasa ni mustahil. Rasa ni itulah yang dipelajari, yang bila orang tak belajar, dia tak melalui jalan ni, dia faham lain daripada orang yang bawa dengan belajar, bawa dengan rasa. Allah, Allah mendayu-dayu. Mendayu-dayu panggil Allah panggil, soalnya direct depan soalnya. Okay. Yang orang Mekah dulu guna la ilaha illallah, nak tolak syirik. Syirik itu duduk depan dah. Duduk depan mata dalam kehidupan dah. Nak tolak syirik. Yang mana syirik itu dah duduk depan. Tolak dengan la ilaha illallah. Mari jalan yang kedua, Allah, Allah mendayu-dayu, minta tolong direct, menghadir kami tak tolong tu. Bukannya Allah, Allah berlagu-lagu macam nada orang menyanyi, dah hati dia panjang. Ni satu. Lafzul jalalah Allah jadi ismun zat. Habis cerita tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pada itu orang yang berzikir Allah, 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 dia ada perekat dia pula lah. Ulama susun perekat berdasarkan yang ulama lalui. Dan kita tak berjalan atas jalan tu, kita tak lalui jalan, kita tidak lalui jalan tu, kita tak faham jalan tu. Nak komen apa benda kita tak faham. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam banyak surah, seperti surah Al-Mu'minun dan surah-surah yang lain, cerita Nabi-Nabi zaman dulu. Dia ajar kaum dia, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tak tengok lengah ayat ni. Beribadahlah kamu kepada Allah, serah diri, abdikanlah diri kamu kepada Allah, tiada Tuhan selain dia. Dia itu Allah lah. Dia adalah Allah yang kamu sembah.
Maknanya kamu kena ada Allah. Tak kena. Kamu kena ada Allah dengan sepenuh-penuh zatnya. Tak kena. Tidak kena. Nabi aja suruh menyembah dia, maka sembahlah kamu kepada dia yang tidak ada Tuhan sebenar-benar Tuhan melainkan dia. Maka lahir perkataan huwa hu. La ilaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Hu. Dia, makna dia zat yang tidak mengenal, zat yang tidak dipahami akannya melainkan olehnya. Wah. Ni asal huwa. Hu tu mana huwa? Tidak mengenali akan dia Allah, melainkan dia saja yang kenal diri dia. Kita tak kenal. Maka hu namanya. Sekarang orang faham hu tu benda lain. Hu tu adalah dhamir, makna dia huwa dhamir. Hak ilmu ni mari kemudian selepas si bawah buat ilmu, tokoh bahasa Arab dia buat ilmu. Dia buat ilmu, dia berubah ganti nama, ada 3 jenis. Satu daripadanya adalah dia, maknanya tidak ada depan kita. Huwa tu kecil dah makna dia. Bukan huwa dengan makna yang asal. Huwa makna asal besar. Merujuk kepada zat yang kita tak kenal dia, dia saja yang kenal dia. Dan kita adalah hamba dia. Keagungan tu, kebesaran tu, kehebatan tu. Jadi daripada sini ada dalam masyarakat Islam dulu orang yang menjadikan dhamir huwa ni sebagai zikir dalam perjalanan mereka nak mencari keyakinan yang lebih tinggi lagi. Okey. Jadi Allah, lafzul jalalah Allah, ulama senaraikan dengan nama jalan uluhiyah, balik pada Allah. Sampai situ dulu. Kalau boleh sampai situ, hal lain semua boleh sampai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pula asma yang berbeza. Asma yang berbeza ni kita panggil asma sifat lah. Ini perjalanan dunia. Perjalanan dunia ni dia pecah pada cabang-cabang kehidupan kita yang berbagai-bagai. Okay. Sekarang kita nak tengok perjalanan mati. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup merasai kematian. Ada orang terjemah macam tu. Ada orang terjemah macam tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Makna sebenar kullu nafsin za'iqatul maut ialah tiap-tiap jiwa adalah merasai kematian. Kullu nafsin, nafs makna dia jiwa. Jadi ayat ni menyebut tiap-tiap jiwa adalah merasai kematian. Siapa yang mati? Jasad yang mati. Bila jasad itu mati, jiwa yang merasai kematian jasad, jiwa itu mati tak? Jiwa mati tak? Seorang yang mati, rasa tu ada ke rasa tu tak ada? Jawabnya seorang yang mati, dia tetap ada rasa. Rasa bahagia ke, rasa sengsara ke, dia tetap merasai walaupun dia itu mati. Jadi yang mati ni siapa dia mati? Jasad fizikal yang mati. Jiwa tidak mati, dia boleh rasa. Kalaulah dia mati, dia nak rasa macam mana kematian jasad tadi? Mati ni sakit ke mati ni sedap? Dia boleh rasa tak kalau dia mati? Dia tak boleh rasa. Jadi jiwa itu tidak mati, roh itu tidak mati. Jadi dia tidak mati itu dia adalah satu perpindahan. Mati makna apa? Dalam bahasa Melayu, mati ni maknanya tengah-tengah bernafas, habis nafas. Itu pahaman kita lah, pahaman kita. Bila sebut mati, mana tadi boleh bergerak, sekarang tak boleh bergerak kerah dah. Pada pahaman kita. Al-maut dalam bahasa Arab sebenar-benarnya, ni kita cerita orang zaman dulu, bila sebut maut, benda yang tergambar dalam fikiran orang Arab. Ulama nahu, ulama kamu, dalam kamu ulama tulis, makna al-maut dalam bahasa Arab tergambar dalam fikiran orang Arab zaman dulu ialah bila mati maka keluar daripada satu tempat untuk pergi ke tempat yang baru.
Keluar daripada satu tempat untuk pergi ke tempat yang baru, maknanya perpindahan. Mati itu adalah perpindahan nafs dan juga roh. Dan bukanlah mati itu berakhirlah nafs dan juga roh. Tidak. Mati itu tidak berakhir nafs dengan roh. Mati itu adalah perpindahan sahaja. Kita kata habis itu tu jasa habis itu bersama dengan akal. Sebab apa habis itu? Jasa habis sama dengan akal. Nafkah itu bersama dengan akal itu adalah nafsu. Jadi sekarang berpindah. Roh ni berpindah daripada tempat sekarang kepada tempat lain pula. Maka kita nak tanya, rumah lama sedap ke rumah akan datang nak duduk ni? Kita nak tanya dia kita. Jadi yang berjaya, roh yang berjaya adalah roh yang meninggalkan rumah yang kecil, yang buruk kepada rumah yang lebih luas, yang lebih baik. Roh nak situ, nak berjalan situ, dia melalui ujian. Dia tak ada siapa. Kalau tidak, dia tidak berjalan dengan kebesaran dan keagungan Allah, dia tidak kenal Allah dan apa. Jadi dalam keadaan kita mati ni, roh dalam perjalanan lagi. Jauh ke perjalanan tu. Dia boleh melalui perjalanan dengan selamat bila dia berjalan itu, dia mengenali Allah. Jalan dia lalu itu dipanggil dengan nama jalan uluhiyah. Kalau dia tak kenal tu, dia sesat. Tak jumpa jalan siapa bila-bila. Jadi mempertuhankan Allah secara uluhiyah ini sangat penting dan mustahil. Itu mengenali Tuhan yang dinamakan Allah itu. Ini mustahil. Mengenali Tuhan yang dinamakan Allah kerana dia Allah itu adalah sebenar-benar Tuhan. Dengan hukum semula jadi dah jalanan roh macam tu. Tak payah dibuat-buat. Kalau boleh Kalau tak boleh, kena belajar lah. Kalau tak boleh, tu maknanya sudah tersumbat lah tu. Kena belajar. Jadi beberapa ayat Allah Ta'ala menerangkan tentang perkara itu. Ulama sebut, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Surah Taha. Ayat ni asalnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Dalam perjalanan dia nak balik ke negeri Mesir. Daripada negeri Madian, dia nak balik ke negeri Mesir, dia tengok api. Lalu dia pergi dekat api tu. Dia meninggalkan keluarga dia tengah jalan tadi. Dia nak ambil api kerana malam tu perjalanan dia sejuk. Kalau boleh ambil api tu, dia boleh menghangatkan keluarga dia. Zaman dulu. Sekarang orang naik kereta, orang naik bah. Dalam kereta, dalam bah tu ada dah ekor panas. Ekor panas dah. Tak ada susah dah perjalanan. Zaman dulu dah. Bila sejuk kena berhenti lah. Nyalakan api nak induk dia. Induk dia nak mari mana ni? Musuh nak pergi ambil api yang ada kat sana. Bila sampai kat sana, dia mendengar, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Seruan kata, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah kamu akan aku. Daripada ke api itu dia dengar, api itu ke Tuhan. Dia dengar di situ, api itu ke Tuhan. Dah. Api bukan Tuhan. Tetapi nak menyampaikan Nabi Musa kepada tauhid. Yang mana Nabi Musa alaihissalam tidak kenal lagi tauhid sebelum itu. Nabi Musa jadi rasul bukan melalui jalan belajar tauhid, belajar masuk kelas macam kita. Nabi Musa menjadi rasul melalui pilihan daripada Allah, bukan dengan belajar, bukan dengan pakat-pakat latih. Aku latih mu, melatih aku jadi mu lah. Akhirnya Nabi Musa menjadi rasul, pakat latih. Dah. Allah Subhanahu wa taala akak metabak Nabi Musa daripada kekuatan sebagai manusia biasa kepada kekuatan sebagai rasul. Berlaku pertambahan kekuatan itu
Allah Subhanahu Wa Taala buat melalui cara macam mana? Melalui asbab api tadi adalah merupakan lambang kepada kebesaran Allah. Dalam satu sudut, lambang kebesaran Allah tu dia mari lebih besar lagi, erat berhubungan dengan diri Nabi Musa alaihissalam. Berhubungan ini menghasilkan kekuatan. Maka ulama menyebut kadang-kadang orang yang berzikir daripada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu tukar dia. Sebab roh itu nak yang ringan. Lidah tak apa benda berat apa. Kepada Allah, 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 Allah. Sampai satu tahap kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki keyakinan dan kelazatan tu mari lebih tinggi lagi ke dalam diri dia. Bila dia berzikir Allah, 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 terputus ia daripada alam mulki. Dia dengar suatu gema menyebut ana. Yang ada boleh berlaku. Tapi bukan berlaku pada semua orang. Ana tu mana apa? Mana dari segi bahasa, ana mana saya lah. Ana itu nak menerangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan kekuatan Allah kepada hamba-Nya dalam bentuk dianugerahkan kekuatan itu. Dia rasa ada bergema di dalam diri dia. Ini orang salapan dia kata orang ni mengaku Allah. Ana tu mana ana Allah boleh dibuat-buat dengan lidah. Dah. Bukan dibuat-buat dengan lidah. Nak menekan sistem itu Allah Taala jadikan tersimpan, tersembunyi di dalam rahsia kejadian manusia itu ada benda itu. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hakikat-hakikat tauhid yang tersirat. Hamba-hamba Allah, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi nak menyalakan perjalanan uluhiyah dalam diri kita, kita mesti balik kepada Allah. Maka hidup kita ini mestilah mengabdikan diri kepada Allah. Maka penyembahan kepada Allah itu mestilah dilakukan dalam bentuk ibadat. Penyembahan kepada Allah ni cerita bakti. Mestilah dilakukan dalam bentuk ibadat. Ibadat tu mana? Perbuatan anggota kita ni. Sembahyang, kita rokok, kita sujud. Ini perbuatan jasa yang menyampaikan kepada hati itu berjalan di atas jalan uluhiyah. Oleh kerana itu kita kena fahamlah bahawa sesungguhnya ibadat satu hal yang semesti sangat mustahak dalam kehidupan kita nak jalan mengenali Allah, nak yakin kepada Allah. Kalau ada orang dia bawa penjelasan, dia kata kita nak kenal Tuhan ni cukup dengan hati sahaja, tak perlu beramal ibadat. Memang ini ajaran yang salah. Ajaran yang salah yang bertentangan dengan Quran, kerana Allah Ta'ala mengikatkan pengabdian diri itu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Dengan ibadat itulah barulah berlaku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menghasilkan keyakinan. Keyakinan itu berjalan di atas jalan uluhiyah. Yakin kepada uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dia kekerasan lawan kekerasan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makna apa? Allah itulah sebenar-benar Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Duduk dalam hati. Bukan bibir mulut dah. Duduk dalam hati. Mengingkari dan mencerca risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencerca risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh menggugurkan iman. Rasul-rasul yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, wajib bagi setiap orang Islam mempercayai kerasulan mereka secara tafsili. Sebaliknya rasul-rasul yang tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, wajib bagi setiap orang Islam itu mempercayai kerasulan mereka secara ijmal.
Nama Nabi dan Rasul yang Quran sebut, kita kena tahu ning Nabi. Kalau orang tanya Nabi Daud, ada tak nama Nabi nama Daud? Ada, tahu. Ada, jadi cacat. Ada tak Nabi yang nama dia Sulaiman? Tak tahu. Jadi cacat. Mesti nama Nabi yang Quran sebut dalam Al-Quran, Quran sebut, kita tahu. Jadi ulama susun tu lah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, 25 orang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena mengapa. Ada orang kata tak perlu mengapa. Maksudnya kena tahu lah. Macam mana nak tahu? Mesti melalui pendidikan. Maka kenapa? Ini pada anak-anak kita ajar. Dalam bentuk lagu. Nak suruh apa? Nak suruh boleh dapat dengan tafsir. Ada pun Nabi-Nabi yang Quran tak sebut. Ada orang buat macam-macam cerita lah. Ada orang kata Buddha ni pun Nabi juga. Iya ke tak? Bila Quran tak sebut, kita tak tahu. Cerita zaman dulu tu macam-macam lah. Berlaku di kalangan orang-orang yang baik itu, dia telah membawa serpihan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Serpihan hak dia bawa tu betul. Hak keliling lagi tak betul. Tak jadi Rasul juga lah. Tak jadi Nabi jugalah. Kita tak tahu. Cuma bila Quran tak sebut, kita tak tahu. Yang Quran sebut itu kita tahu. Dan mesti kita tahu. Melalui jalan kita kena belajar. Rasul-rasul yang diutuskan ke alam dunia ini telah dipilih oleh Allah dari keturunan orang-orang yang mulia dan yang mempunyai kebijaksanaan dalam pemikiran dan suci kerohaniannya, agar rasul-rasul itu dapat menyiapkan diri untuk menerima wahyu syariat dari Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada kaumnya, di mana Allah lebih mengetahui siapakah yang patut dipilih dan yang layak dilantik menerima jawatan Rasul ini. Firman Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya ia memberikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu kepada siapa. Oleh yang demikian, sesiapa yang mengingkari risalah para rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menjadi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dan syariat agama Islam kepada umat manusia, adalah bermakna mereka telah mengingkari dan tidak mempercayai kerasulan Nabi, kerasulan rasul-rasul yang dipilih oleh Allah, dan mereka telah batal imannya, iaitu termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala kata, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Ta'ala telah pilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Allah Ta'ala pilih keluarga ni jadi paling lebih sekali, paling mulia sekali dengan kenabian. Ulama kata pada masa itu Tuhan nak bagi kelebihan ke dia, maka dapatlah kelebihan itu kepada dia. Orang lain tak perlu nak cemburu, orang lain tak perlu nak berdeki. Siapa yang cemburu, siapa yang berdeki, maka dia akan dapat kehinaan daripada Allah. Allah Ta'ala beri pada anak beranak Nabi Ibrahim. Anak beranak orang lain macam mana? Ada anak beranak orang lain jadi raja besar juga. Jadi raja besar, kemudiannya memerintah lama, tetapi tak jadi Rasul. Tuhan yang Zal Jalal wal Ikram itu beri kelebihan kepada orang ni, kok cara orang ni, beri kelebihan kepada orang ni, kok cara orang ni. Dia beri kelebihan kepada keluarga Nabi Ibrahim, kok sudut kerasulan. Kok sudut kerasulan maknanya sudut lebih sekali. Bukan dengan mana orang lain itu Tuhan tidak berikan kelebihan. Ada kok cara masing-masing. Dan mereka itu bila mati dihisap dengan cara yang berbeza. Dihisap dengan cara yang berbeza, menunjukkan kepada keadilan Allah yang maha luas. Kayu ukur Allah Ta'ala, sipir dia bukan satu je. Semua orang akan diukur dengan kayu ukur ni. Tak. Allah Ta'ala jadikan manusia dia berbeza-beza.
Allah Ta'ala mempunyai kayu ukur yang berbeza-beza untuk manusia berbeza-beza tadi. Allah Ta'ala itu sari'ul hisab. Jadi bila ada orang jadi rasul, bila ada orang tak jadi rasul, tetap Allah Ta'ala itu dengan keadilan dia. Tetap Allah Ta'ala itu dengan kebijaksanaan dia. Tak boleh orang yang hendak jadi rasul dia kata, apa aku tak jadi rasul pula? Aku sedar kan? Tak. Dalam beri, dalam bab tu menerang, mentajalikan kurniaan Allah kepada dia begitu. Ada ujian kepada dia dan keluarga dia. Cumanya kalau kita tengok dengan akal, mana cerita orang tahunya cerita Bani Israel. Cerita lain, catatan dalam sejarah tidak sehebat catatan tentang Bani Israel. Tapi maha adil Allah. Adakah Bani Israel itu semua mulia sekali? Tak. Ada orang lain lebih mulia daripada setengah Bani Israel yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kepada sesiapa yang ia kehendaki, tapi hak Allah Taala beri itu sampai masanya hamba ni menderhakai Allah, Allah Taala tarik tak dapat dah kepada dia. Ini berlaku kepada Allah Ta'ala beri pada keturunan Nabi Ibrahim, kerasulan. Bila mana? Bila Ishak. Bila Ishak jadi rasul. Oh, sedap, bangga. Bangga. Selepas daripada itu, mereka tidak jadi. Sebagai kafarah, Allah Ta'ala terminik. Habis dah. Zamanmu, naik zaman lain pula. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mana apa? Mana hak Tuhan beri ni bukan untuk kebanggaan. Lepas tu mari zaman umat Nabi ni orang ni bangga. Dia keturunan Nabi. Oh, bangga dia keturunan Nabi. Maka dia memperlekeh-lekehkan orang yang tak nampak. Orang ni keturunan Nabi ke? Bukan keturunan Nabi. Tak nampak. Dia panggil darah ni dia ada banyak istilah. Ada banyak istilah. Di antaranya ialah dia panggil darah biru. Darah biru ni ad-damul azraq, makna dia darah biru. Maksud darah biru ni darah diraja. Maksud darah diraja ni tak kira Nabi Abdul Muttalib. Hak tu raja. Tak nyanyi dulu Qusay bin Kilab jadi raja. Jadi bila mana Abu Sufyan bin Harbin bin Umayyah bin Abdul Syam bin Qusay. Dia keturunan raja. Sebab tu dia jadi raja. Satu bab. Sampai satu zaman. Ini berlawan dengan Bani Hashim. Sampai satu zaman Bani Hashim pula. Tadi Bani Umayyah bangga. Bangga dia tu betul ke tak betul? Benda itu berlaku secara kebetulan. Dia tak boleh jadikan sebagai bahan untuk dia bangga. Yang jadi rosak tu. Tak boleh. Kebetulan. Syukurlah tahu tu. Tak. Jadi kemegahan. Rosak. Lepas tu mari zaman Bani Hashim pula nak rosak. Dia bangga. Dia ada Nabi. Dia ada Nabi. Sampai satu zaman naik Bani Umayyah. Naik. Ada tu kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni anak beranak Abdullah bin Abbas mula-mula duduk bersama dengan anak beranak Sayyidina Ali. Kata kita keluarga Nabi. Seolahnya bukan anak beranak Nabi ni tak ada kelebihan. Pada tu Allah Ta'ala nak jadikan golongan Alawiyin ini duduk di belakang pula. Ada satu orang Bani Abbas, keluarga Abbas dia pusing, dia kilah. Kilah ni doktor sebenarnya. Tapi kalau dia pandai cakap, orang nampak tu. Orang ni nama dia Abu Ja'far Al-Mansur. Dia menubuhkan kerajaan Abbasiyah. Orang marah dia. Kenapa kau bertubuh Abbasiyah sedangkan hak ni hak Alawi? Keluarga anak cucu Sayyidina Ali. Mu bukan keturunan Sayyidina Ali. Sebab apa? Mu ambil kepada mu. Tak boleh. Mu tak boleh ambil. Kena bagi kepada keturunan Sayyidina Ali. Kata keturunan Sayyidina Ali ni. Maknanya kalau tu bagi kepada keturunan Sayyidina Ali, okey selesai. Boleh. Betul tu. Kalau bagi ke dia. Tak bagi ke dia. Salah. Orang kata dia buat salah. Dia pun mula memperkenalkan satu istilah. Istilah ni keliru tau. Nama dia
Al-Hashimiyah. Hari ini kalau sebut kerajaan Al-Hashimiyah maknanya Jordan. Kerajaan Al-Hashimiyah maknanya dia ni raja ni keturunan Nabi, Raja Jordan ni. Bangga kat sudut tu. Padahal dia tu lebih Amerika daripada Amerika. Betul tak dakwaan tu? Dia boleh guna atas keturunan. Sedangkan kemuliaan itulah ikut sunnah Nabi, bukan dengan dakwaan-dakwaan yang begitu. Jadi dia guna istilah Al-Hashimiyah. Orang yang mula-mula guna perkataan Al-Hashimiyah ialah orang yang paling kuat tabligh sekali, Abu Ja'far Al-Mansur. Dia kata dia layak jadi khalifah. Sebab tu dia bina kerajaan Abbasiyah. Kerana apa? Kerana dia ni Abu Ja'far Al-Mansur Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tengok ni. Aku belah lelaki belaka sampai ke raja. Sebab tu aku layak jadi raja. Dia kata, kamu, dia baca, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Fatimah binti Rasulullah. Muka belah puan tak layak, dia kata. Jadi dengan cara macam tu, dia menamakan kerajaan dia dengan nama Kerajaan Al-Abbasi Al-Hashimi. Kalau hari ini kita fikir, betul ke itu boleh dijadikan hujah? Jawabnya, hari ini kita dah jawab, itu semua lawyer buruk berlaku. Ukuran bukan duduk di situ. Tetapi pada waktu itu, dia boleh jadikan benda tu sebagai kayu ukur. Maka orang berpegang pada kayu ukur yang seperti itu pun menjadi hanyut sama dengan dia. Keturunan itu kita boleh berbangga sama-sama kita saja. Apabila kita jadikan keturunan kita itu sebagai tanda untuk kita mengenali Allah itu Zul Jalal wal Ikram. Allah itu mempunyai Al-Jalal, mempunyai sifat Jalil, mempunyai sifat Karim. Okey, kita bangga anak beranak kita pun jaga jangan menjadi kotor. Tak apa, diharuskan. Tapi untuk jadi megah, sehingga kita gunakan untuk buat benda mungkar. Langgar perkataan Tuhan, boleh langgar perkataan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam kemuliaan ini. Rosak. Itu yang akan bawa rosak. Sebagaimana Yahudi dulu rosak kerana Tuhan. Yahudi dulu rosak kerana dia kata dia keturunan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi dia sendiri tak ikut Nabi. Dia sendiri lawan Nabi. Bila lawan Nabi, terputus. Ia tali bersambung ni kan ikut ajaran yang datangnya daripada Allah. Bila dah langgar perintah Allah, tali itu terputus. Tak nak bangga apa. Yang menentukan seseorang itu ialah taqwa. Taqwa, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Ulama kata termasuk juga Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada kebanggaan kamu, konon-kononnya kamu mari daripada keturunan yang baik dah. Melainkan taqwa. Taqwalah yang menjadi kayu ukur. Taqwalah yang menjadi kayu ukur. Dia berada atas jalan taqwa, kita ikut lah. Dia tidak berada atas jalan taqwa, dia merosakkan taqwa hingga dia. Jadi risalah itu Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang ia kehendaki. Maka kemuliaan itu menunjukkan kepada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada hak untuk dia nak berbangga. Kemudiannya dengan risalah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan penyebab kepada orang ramai itu mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa? Kerana risalah itu turun kepada seseorang, orang itu ditugaskan untuk menyampaikan risalah tersebut. Innallaha astafa, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Innallaha sami'un basir.
Allah memilih utusannya daripada kalangan malaikat. Kalangan malaikat ada rasul di kalangan malaikat, dan dari manusia ada rasul di kalangan manusia untuk menyampaikan kepada manusia. Itu sistem Tuhan buat macam tu, supaya manusia berada dalam keadaan yang baik. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat mengetahui. Itu dalam rahsia Maha mendengarnya dan Maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai risalah kerasulan rasul-rasul itu bukan hanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, bahkan juga mempercayai kesemua rasul-rasul tanpa membeza-bezakan di antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Dan inilah di kelebihan orang Islam. Orang Islam memuliakan Nabi Isa, memuliakan Nabi Musa. Sebab apa? Kerana mereka itu semuanya adalah Rasulullah. Orang Yahudi dah, dia memuliakan Nabi Isa, dia tolak Nabi Muhammad. Tak jadi. Dia orang Kristian terima Nabi Isa, akak lebih sangat terlampau tinggi. Nabi Isa itu Tuhan, dia kata. Dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi. Justru itu sesiapa yang membeza-bezakan di antara Rasulullah, di antara Rasul-Rasul Allah, itu mempercayai dengan seseorang Rasul dan ingkar dengan Rasul yang lain, adalah batal imannya, dan mereka adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul mu'minuna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban alima. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang hendak membezakan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang yang berkata kami beriman dengan setengah Rasul dan kami kufur dengan setengah yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain di antara iman dan kufur itu, mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenarnya. Jadi orang yang beriman itu beriman kepada Rasul. Semua Rasul dia beriman, sebab semua Rasul itu bawa risalah yang sama, risalah Tauhid. Nabi Ibrahim bawa Tauhid, kemudian anak cucu dia merosakkan. Kerosakan yang anak cucu dia buat tidak mencacatkan ajaran Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim bawa. Dia tak bersegel. Hak kata anak cucu dia rosakkan, menyeleweng anak cucu dia. Setakat mana menyeleweng, dia tanggung. Dia tanggung. Patut orang menjadikan Allah Ta'ala akak Nabi Musa jadi Rasul. Bani Israel mengagung-agungkan Nabi Musa, menolak Nabi yang lain. Yahudi, Bani Israel pula jadi Rasul. Yahudi Rasul itu, Rasul oleh Yahudi. Setakat mana masing-masing nak Rasul, tidak mencacatkan kerasulan Nabi Musa AS. Lepas tu mari pula Nabi Isa. Nabi Isa, oh dia akak jadi Tuhan, tidak mencacatkan Nabi Isa AS. Kalau akak jadi Tuhan itu, masing-masing tanggunglah so mana penyelewengan yang mereka buat. Mereka akan menerima hukumannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada setengah Rasul dan ingkar kepada setengah Rasul yang lain, seperti orang Yahudi beriman dengan Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi yang terdahulu, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Pecah-pecah tu satu. Kita tolak nama-nama Allah ni, kita beriman belaka. 99 kita beriman belaka, 2 je kita tak beriman. Jadi kosong. Kena beriman belaka. Rasul-rasul pun kita kena terima belaka. Rasul-rasul itu Allah Ta'ala akak dia jadi Rasul. Tiba-tiba kita nak marah pada orang Yahudi, kita tolak Nabi Musa AS. Padahal tak ada kaitan pun Nabi Musa dengan penyelewengan orang Yahudi. Orang Yahudi menderhakai Allah. Hak derhaka ni menyeleweng teruk lagi lepas matinya Nabi Musa AS. Tak ada kaitan pun dengan Nabi Musa AS. Hak Bani Israel buat tak ada kaitan. Tiba-tiba kita nak marah pada orang Yahudi,
kita pun menolak, mengkufurkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi cacat iman, tak sempurna, tak dapat iman satu sebenarnya, tak dapat, tertolak semuanya jadi kosong. Sempurna beriman kepada Rasul itu ialah beriman kepada semua Rasul yang Allah Ta'ala turunkan risalah kepada mereka. Beriman. Bila kita beriman, maka barulah jadi beriman. Satu. Oleh yang demikian, mereka yang mengingkari risalah kerasulan para Rasul, khususnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencerca sahabat-sahabatnya, adalah termasuk dalam golongan mereka yang kufur. Wal'iyazubillah. Kita berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Maka kita kena faham, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, itu semua cerita kita. Cerita Nabi banyak-banyak. Kenapa ada Nabi banyak-banyak? Cerita Nabi ni satu sudut, Nabi ni satu sudut, Nabi ni satu sudut adalah sudut-sudut kehidupan kita. Kita nak faham seluruh kehidupan kita, bagaimana kau contoh untuk kehidupan kita. Kita kena belajar semua kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi sebiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, huraian dia ada dalam bentuk yang bersudut-sudut, perspektif yang berbagai-bagai, sudut-sudut yang berlainan, melalui kisah Nabi-Nabi yang Rasul-Rasul 25 orang. Allah Ta'ala buat Nabi Ibrahim alaihissalam, anak dia laki belaka. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Imran, anak dia perempuan belaka. Itu contoh kehidupan. Begitulah kehidupan yang lain lagi. Semua perjalanan hidup tak boleh lari daripada kisah perhimpunan 25 orang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kehidupan duduk, rahsianya duduk dalam hati. Tapi bukan dalam satu Rasul, dalam dua Rasul, semua sekali. Ada perkara yang boleh kita ambil iktibar daripada cerita satu Rasul, cerita Nabi Adam, cerita perjalanan roh, cerita Nabi Daud Yusuf, cerita perjalanan roh. Cerita ni cerita tak jadi raja. Dan raja nak ikut mana pula? Raja ada cerita yang dia kena jadikan contoh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya. Jadi orang yang hendak jadi raja, nak buat senjata macam Nabi Daud, tak nak capai. Tangguh tu dia bahagian tu. Dia tak pakai lagi, tak kait lagi bahagian tu dengan diri dia. Tapi orang yang mampu buat senjata, dah ada kaitan cerita dia, diri dia dengan cerita Nabi Daud alaihissalam. Jadi mustahaklah kita belajar kisah Nabi-Nabi. 25 orang Rasul ni belajar belaka dan kena faham. Faham macam mana? Faham cerita tu bersambungan. Jangan kita faham cerita Nabi Musa, lahir mati. Nabi Musa hidup zaman mana? Kita tak tahu. Nabi Musa ni barangkali sebelum Nabi Nuh barangkali. Tak tahu. Kesinambungan yang bersambung-sambung antara satu sama lain tu, kita kena faham. Kerana cerita Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni cerita satu perjuangan. Perjuangan jadi sambung menyambung daripada generasi ke generasi, bukan putus. Maka mustahak kita memahami kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, faham semua sekali dengan sebenarnya. Bila faham semua sekali dengan sebenarnya, baru sedap kita ambil iktibar. Ni cuba hidup ni, iktibar dia ada dalam kisah Nabi Musa. Cuba hidup gini, iktibar dia ada dalam kisah Nabi Harun, Nabi Sulaiman, macam-macam. Jadi makna kisah ini kisah-kisah perlu kita imani. Kisah ini menjadi pengajaran tentang bagaimana kita nak hidup mengabdikan diri kepada Allah. Contohnya ada dalam kisah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka marilah kita melihat bahawa ajaran Islam ni jelas sebenarnya. Jelas boleh kita ikuti dan menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah memerlukan kepada kemantapan tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya.
اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم انصر المجاهدين المرابطين بفلسطين. اللهم أهلك اليهود اللدود ومن عاونهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya menyampaikan hajat. Saya menerima wakil daripada Kak Aisyah, iaitu sahabat dia yang telah memberi hidayah. Mudah-mudahan kita buatkan sedikit munajat, mungkin apa hajatnya daripada yang menimbang tu. Mudah-mudahan Allah saja yang akan mengabulkannya. Sila Ustaz. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وحواشينا ومعلمينا مشايخنا وأساتذتنا شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاعلم أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وصل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما استغفرناه من يا الله وما قلنا هدية منا واصلة وبركة طيبة نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وحواشينا ومعلمينا ومشايخنا وأساتذتنا ومن أحسن إلينا وجميع ذوي الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جناتك جنات الخلود في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم من علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا ودخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم يا مفرج الهموم فرج عنا همومنا وكربنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.